Kak Long. Baik lagi kau, Kak Long. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Thank you very much for masih lagi sudi view video-video saya dekat dalam my YouTube channel ni. Dan terima kasih sebab sudi subscribe. Yang belum subscribe, tekan butang merah dekat bawah tu dan jangan lupa tekan juga butang notification supaya anda tidak ketinggalan saya punya video dekat dalam my YouTube channel ni. Okay. Macam yang saya janjikan minggu lepas, saya akan buat reaction video untuk minggu ini. Tapi kali ini saya nak buat video reaction santai-santai saja. Tak nak terlalu stres sebab semalam baru saya lepas habis buat assignment. Dah habis buat assignment, so saya tak nak beratkan kepala saya dengan benda-benda yang berat. Okay, kita just chill saja hari ini. So, isu yang saya nak ulas pada hari ini tadi adalah berkenaan dengan isu Kak Long dijemput dekat TV Al-Hijrah. Hebat kau, Kak Long. Okay, dia jemput dekat TV Al-Hijrah untuk satu rancangan trending daripada yang diacarakan oleh PU Amin kalau tak salah saya. So, ini merupakan rancangan baru dekat TV Al-Hijrah. Sebelum ni saya tak pernah dengar pun pasal trending ni. Dan mungkin mereka ada gunakan format yang barulah, yakni menjemput mereka-mereka yang viral ini untuk dipaparkan dekat rancangan televisyen. Apabila TV Al-Hijrah dan satu lagi adalah perkongsian yang diberi oleh PU Amin mendapat kritikan daripada netizen, terutamanya ramai di antara mereka yang tidak bersetuju dengan tindakan TV Al-Hijrah ini menjemput walaupun siaran tersebut belum lagi disiarkan secara rasmi oleh TV Al-Hijrah, masih ditangguhkan seperti mana yang kita sedia maklumlah. Akibat daripada kritikan ini tadi, TV Al-Hijrah mengambil keputusan untuk menangguhkan dahulu siaran tersebut. Walaupun tak tengok siaran tersebut, tapi netizen tetap tidak bersetuju, which is saya agree with that decision lah. Cuma pagi tadi saya ada terbaca satu perkongsian yang diberikan oleh My Sifu, Tuan Amin Idris, okay? Di mana perkongsian dia ini sangat menarik, dan ada benda yang saya setuju dengan apa yang diperkatakan oleh Tuan Amin Idris, ada juga yang saya kurang bersetuju, cuma not completely tak bersetuju. Okay? Kebanyakannya memang saya setuju. Saya bacakan sedikit petikan yang dikongsikan oleh Tuan Amin Idris. That's why saya letak saya punya laptop dekat sini supaya saya boleh baca. Okay. TV Al-Hijrah dan Kak Long 7E. Okay, dia bagi poin ada 6 kalau tak salah kat sini. Yang pertama adalah Buruk Amin pernah menjadi pengacara tetap di stesen TV tersebut selama 6 tahun pada tahun 2010 hingga 2016. Dan Buruk Amin jadi saksi produser di sana bukan jenis kaki suka cari kontroversi. 2. Buruk Amin juga tidak setuju. Okay, dia boldkan dekat situ bagi huruf besar. Maksudnya dia memang betul tak setuju. Tak setuju mereka hanya menjemput Kak Long 7E dan KFC tanpa membawa sekali staf 7E. Ditambah pula dengan Kak Long siap makin bangkah dengan kelakuannya atas sebab dijemput muncul di TV. Kak Long katanya hikmah untuk makin famous. Bro Amin juga pernah tegur perangai huduh Kak Long. Dia dah bagi satu link daripada perkongsian yang dibuat oleh Tuan Amin Idris lah. So 3. Selepas tabayun, Bro Amin dapati tujuan program training sendiri adalah untuk mendidik masyarakat melalui isu viral agar dapat pengajaran. Pihak 7E telah membuat tugas mereka dengan baik. Yang perlu disekolahkan adalah Kak Long. Di sini TV Al-Hijrah memainkan peranan tersebut. Saya yang untuk yang ketiga ni ada part yang saya tidak berapa setuju. So yang keempat, hasil daripada rakaman tersebut Kak Long siap mengaku kesilapan dia. Malah Ustazah Fadiah mengingatkan beliau tentang tingkah lakunya dan kesan kepada didikan anak-anak, dan mungkin bila ditayangkan makin belagak jadinya. 5. Namun itulah sikap kita. Belum tonton kita dah judge macam-macam. Kadang-kadang kita benci orang yang suka maki hamun dan kita pula jadi tukang maki hamun atas nama tegakkan agama. Buat Kak Long, awak dijemput ke TV bukan sebab hikmah awak di pihak yang benar, tapi hikmah agar awak kenal apa yang benar. So, macam saya cakap tadi, ada statement daripada Tuan Amin Idris ni, ada yang saya setuju, ada yang saya tidak setuju. Tapi overall yang saya setuju dengan apa yang dia perkatakan lah. Saya tak bersetuju dengan statement yang menyatakan bahawa TV Al-Hijrah ni perlu menjemput Kak Long.
Kalau dia nak jemput Kak Long sekalipun, dia perlu jemput sekali dengan staff 7E. Kenapa saya cakap saya tidak bersetuju dia jemput Kak Long? Kerana saya nampak ia adalah seperti normalisasi perangai buruk tau. Okay, sebab manusia, individu suka benda yang simple. Mereka tak suka berfikir. Kadang-kadang kurang gemar menggunakan akal. Jadi kita belajar pasal sebab dan akibat. In psychology of learning, kita belajar pasal sebab dan akibat. Apabila orang melakukan sesuatu perkara dan kita nampak kesan daripada perkara tersebut, kita ada tendensi untuk mengikutinya. Kita ni macam budak-budak lah. Kalau dia tengok mak bapak dia buat satu perkara tu, dia akan ikut. Dia macam sepan, dia akan ikut. Ada orang tak nak berfikir langsung tentang apa yang berlaku dekat depan mata dia, just ikut saja. Contoh yang boleh saya bagi adalah, ada orang tengok orang main forex, okay, kaya raya, dapat duit banyak setiap bulan, okay, dan mereka mewah, freedom of financial. Dan mereka pun cuba benda tersebut tanpa bertabayun terlebih dahulu. Forex ni adalah benda yang haram, yang sudah difatwakan oleh JAKIM. Memang tak boleh. Tapi disebabkan oleh kita ni suka meniru apa benda yang orang buat dekat luar sana, dan kita nampak kesan dia baik, so kita anggap benda tu baik. Jadi, kenapa saya tidak setuju Kak Long ni jemput dekat TV? Sebab saya nampak sikap yang, tingkah laku yang dia lakukan itu disengajakan. Mungkin bukan disebabkan dia sengaja untuk tampil sebegitu, tetapi ia adalah salah satu bentuk automatic behavior. Okay, ataupun konsep automatik yang berlaku pada diri dia sendiri, di mana dia menggunakan apa yang dia ada pada ketika itu untuk mengelak daripada keadaan yang tidak selesa. Ia salah satu bentuk daripada narcissistic personality dan juga bentuk defense mechanism yang ada pada diri setiap individu. Di mana kalau ada suatu perkara yang tidak selesa berlaku pada diri kita, contoh orang tomah, cakap yang bukan-bukan, atau we have emotional scar dekat dalam diri kita, atau pengalaman-pengalaman buruk yang pernah terjadi, sehingga kita mencipta satu konsep yang mudah untuk kita gunakan tanpa kita berfikir panjang. Contoh, sekiranya kita tak selesa orang maki kita, kita tak suka orang kutuk dan kritik kita depan-depan. Jadi, apa yang kita gunakan pada ketika itu adalah automatic behavior, sikap automatik yang datang daripada pemikiran yang ada pada diri kita ni untuk mempertahankan diri daripada keadaan yang tidak selesa tersebut. Jadi itu yang dilakukan oleh Kak Long 7E ni tadi. Kenapa saya cakap begitu? Kerana pada kali pertama apabila beliau melakukan kesalahan masa dekat 7E tersebut, ia adalah perkara yang dilakukan secara automatik, secara sengaja. Okay, secara conscious disebabkan oleh benda tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Jadi dari keadaan yang tidak sedar, dia sedar melakukan perkara tersebut, cuma dia tak boleh nak tahan diri dia daripada mengulangi perkara yang sama. So bila dia dekat KFC pun sama situasi dia. Dia menangis, saisak-saisak lepas daripada peristiwa tersebut, kena kecam dengan netizen, kemudian dia minta maaf, kemudian dia minta orang betulkan dia, kemudian dia buat balik perkara yang sama. Macam semalam viral satu video kan, lepas mungkin balik daripada rakaman TV Ali Cerah, dia buat lagi perangai-perangai yang sama. Okay, saya sebenarnya personally sangat kasihan dengan Kak Long viral ni tadi. Bukan kesian simpati, tapi empati dengan apa yang dia rasa. Because of saya memahami, dia berada dalam circle yang sama, berulang-ulang. Dia tak boleh keluar daripada keadaan tersebut. Apa pendekatan yang boleh kita buat sebagai netizen? Bukan kecam Kak Long viral ni tadi. Okay, jangan balas maki dengan maki. Jangan baling racun dengan racun. Jangan balas seperti itu. Sebab kalau kita tak suka orang memaki hamun, kita pun tak nak orang, kita pun jangan buat benda yang sama. We don't have to use the same method as her. Okay, sebab kita tahu kita punya jati diri. Secara tidak sengaja kita pun mengikuti apa yang dia buat. Okay, so itu bukan pendekatan yang baik.
apa yang boleh dilakukan adalah salah satu cara adalah orang-orang sekeliling dia perlu datang dengan cara yang positif. Okey, termasuk terutama sekali lah saya tekankan dekat sini terus terang, terutama sekali pasangan dia. Okey, sebab seorang isteri itu adalah cerminan daripada suami dia. Bagaimana tingkah laku suami dia, begitulah cerminan daripada isteri dia. Dan bagaimana ibu bapa bertingkah laku, begitulah tingkah laku anak-anak. Bagaimana anak-anak ini membesar dan bagaimana dia berinteraksi dengan orang luar, begitulah bagaimana mereka berinteraksi dekat rumah. So, ia dalam circle yang sama. So, break that circle yang negatif ini tadi dan kembali kepada satu keadaan konsep ataupun kumpulan tingkah laku yang positif, baik. Dia boleh berubah sebenarnya. Walaupun mencakapkan melentur buluh biarlah daripada rebungnya dah jadi rebung, dia tak boleh nak betulkan balik. Salah, silap. Okay, bila dia dah besar, bila orang ni dah dewasa, lebih banyak berfikir, kerja keras perlu dilakukan untuk mengubah tingkah laku seseorang. Tapi tak semestinya bila orang dah dewasa, bila orang dah boleh berfikir dengan baik, sebab saya tak tahu umur Kak Lon ni berapa, mungkin muda daripada saya atau mungkin lebih tua daripada saya, boleh berubah. Tidak jadi masalah. Cuma kerja keras memang kena dilakukan lah untuk merubah tingkah laku tersebut. Jadi untuk lebih berfokus kepada apa yang saya cuba sampaikan ni, saya tak nak video ini terlalu panjang. Anda boleh mengikuti live pada malam ini pada pukul 8 malam dekat channel saya dan channel Ustaz Syahabuddin Ahmad. Saya akan kongsikan sedikit berkenaan dengan sikap, bagaimana kita boleh merubah sikap yang kurang baik menjadi lebih baik, ataupun sikap yang baik kita tingkatkan dia sebagai kualiti dalam kehidupan kita. Harap anda boleh dapat manfaat daripada video ini. Sekiranya anda mendapat manfaat daripada video ini, tolong kongsikan dan tekan butang like dan komen dekat bawah. I think that's all for me. Thank you very much for watching and then have a good day guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye.